So bila dia orang patah balik, so harta banyak kawasan ni, so terus mana turun, yang Khalid Al-Walid pusing. So dia kepung orang Islam situ. So dia berumah ke depan. Dia pusing. Pusing pergi ke mana, so tentera Islam mati 70 orang. Okay, so masjid tu adalah kawasan ni, so tentera Islam kawasan ni. So Khalid Al-Walid pusing balik kawasan. Dan akhirnya menyebabkan 70 orang sahabat wafat meninggal kat kawasan tu. Nabi sendiri pun luka dan berdarah kan. Sehingga orang munafik apa lagi bila dengar benda tu, lagi dia tak bagi lemah semangat orang Islam, dia kata Nabi wafat, Nabi meninggal. Lagi orang Islam lemah masa tu, sedangkan Nabi tak wafat kan. Akhirnya Nabi kena kepung ni. Bila Nabi kena kepung ni lah yang orang Islam pekik, orang kafir pekik dekat Nabi. Kau berhentilah daripada bawa dakwah ni kan. Kau tak payahlah bawa tauhid kepada Tuhan, tak payah. Itu yang turun ayat kuliah kafirun. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tak sembah apa yang kau sembah. Wala antum a'buduna ma a'budu, dan kau tak sembah apa yang aku sembah. 2-3 kali Nabi ulang, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kuliah tu turun kat sini masa Nabi tengah menuju. So ada riwayat kita bila Nabi dah berdarah macam tu memang kritikal lah situ. So Nabi lari ke kawasan itu. Pergi ke bukan puncak lah. Mana Nabi ada masuk lorong-lorong yang tersembunyi dalam tu untuk menyelamatkan diri. Dan sahabat jadi benteng pada Nabi ketika mana serangan dan menyebabkan 70 orang sahabat, dan Nabi bertambah sedih. Tapi Islam menang baliklah hujungnya. Tentang perang Uhud ni ada yang kata Islam tak menang, Islam tak kalah. Okey. Cuma dia menjadi muhasabah kepada para sahabat, jangan sibuk sebut pasal dunia, pasal harta. Jangan lupa janji kepada Allah. Bukan tak boleh kejar harta, tapi jangan sampai kita digagal dan dilalaikan dengan harta. Ni kalau ada banyak sangat bagi kawan-kawan. Macam tu lah. Masya Allah. Itu sebenarnya. Dunia ni dunia. Kata kalau ada lebih banyak bagi kawan-kawan. Dunia semua. Dia tak Alright. So antara yang menyebabkan Nabi bertambah sedih, jom kita pergi dari sana. Yang menyebabkan Nabi bertambah sedih adalah balik duduk sana tu kan. Dunia gambar dunia. Mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Semua mati dah sampai tu je. Mama jadi kumpulan The Helmet. The Helmet sebenarnya ada syahid kecil. Ya. Saya insya-Allah amin didoakan. Alhamdulillah. Azan berapa kali Azan datang? Second Third? Kali dah lebih. Azan berapa kali juga? Ingat dah. Oh, 8. Masuk kata 8 kali. Ya. Apa ke? Oh, banyak kali lah tu. Lost count. Tak tahu lah. Oh. Cantik. Itulah kita yang rasa tak tahu. Sana ada banyak kali dah tahu pasal 3. Masya Allah. Maksudnya Allah nak jemput lagi lah tu. Amin, amin. Okey, macam mana? Masa Nabi menjadi Nabi tu, orang semua tentang Nabi kan. Nabi tak ada siapa, mak tak ada. Datuk dah meninggal. Abu Talib pun sama kafir dengan orang kafir juga. So Nabi tension, Nabi sangat-sangat stres sebab tak ada orang yang nak support Nabi. Hamzah ni kira orang yang dikenali juga. Dia kira hardcore, dia kira macam orang yang berani. Dia di panglima perang juga. So bila tiba Hamzah balik daripada berdagang, daripada keluar daripada tempat lain, dia balik tengok apasal anak buah dia orang benci sangat ni. Dulu masa zaman muda semua orang suka dia kan. Bila Hamzah tengok macam tu, rupanya Hamzah baru dapat tahu yang rupanya Muhammad bin Abdullah dah jadi Rasul. Orang benci sebab dia bawa dakwah yang berbeza dengan orang-orang kafir yang mereka dah beriman, dah berapa lama dengan tok nenek moyang sembah berhala. Dia Hamzah kata macam tu, aku masuk Islam Aku masuk Islam. Bila Hamzah masuk Islam je ramai orang follow, berani sebab orang yang ada pengaruh kat Mekah masuk Islam. So bila Hamzah masuk Islam, Nabi happy Nabi seronok sangat. So dakwah Nabi tu sekurang-kurangnya adalah tukang backup Hamzah bin Abdul Muttalib. So bila berlaku perang Badar, menang besar. Hamzah bin Abdul Muttalib lah yang bunuh Abu Jahal. Abu Jahal ketua pembesar Quraisy kan. Abu Jahal mati di tangan Hamzah panglima. Jadi tu yang bila mana setahun selepas tu berlakunya perang Uhud ni, nak balas dendam pada tu, Hendun isteri kepada Abu Jahal tu, dia tak puas hati, dia pergi request, dia pergi assign seorang assassin dengan pembunuh upahan, nama dia Wahsy. Pembunuh upahan tu kerjanya kau datang Uhud, kau cari Hamzah je. Kau tak payah sibuk cari orang lain, kau cari Hamzah.
Kalau kenapa berapa ratus orang Islam, kau cari seorang yang nama dia Hamzah. Aku nak Hamzah tu kau bunuh. So Wahsy dia punya training tu memang training dia attack memang orang kata apa, sub-shooter lah, sub-shooter tu lah. Memang kerjanya cari mana Hamzah dan akhirnya dia dapat Hamzah dan Hamzah terbunuh di medan Uhud. Itu yang Nabi sedih sangat tu sebab pakcik dia yang jadi backup tulang belakang dia. Masa start Nabi umur yalah dekat 10 tahun kot, sebab Nabi jadi jadi Rasul umur 40. Perang Badar ni, perang Uhud ni dalam umur Nabi 54, 55 macam tu. So bila pakcik dia Hamzah bin Abdul Talib meninggal dunia kat kawasan ni, so Nabi sangat-sangat sedih dengan tu. Dan banyak lagi sahabat dia 70 orang yang wafat kat kawasan ni. Dan ada satu cerita interesting juga, especially bagi orang yang baru kahwin. Nak dengar. Boleh. Yes. Ada yang Kenapa yang ni yang boleh? Kenapa yang ni yang boleh? Ada yang baru kahwin. Semua baru kahwin. Baru nak kahwin. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ni baru kahwin. Dalam 2-3 bulan dah kot. Baru ni. Oh, ya ke? Malam pertama dia dengan dia punya wife. So malam pertama happy ending apa semua seronok-seronok. Tiba-tiba dapat semboyan suruh pergi perang. Diceritakan dari riwayat dia tak sempat beli wajib pun lagi. Allah. Punya macam tu, tinggal tu isteri, tak ada honeymoon tak ada. Sebab syurga tu lebih honey daripada moon. Insya-Allah. Macam dia punya. Betul lebih mana. So akhirnya Hanzalah perang dan ceritanya dalam riwayat sebut sahabat tu Hanzalah lain macam dia punya over excited dia bila perang. Agresif dia lain macam. Insya-Allah. Baru kahwin ni, patutnya tinggal lah perang kan. Okay, tinggal lah Bukan perang. ada Nabi cakap Tok Sofian baru kahwin duduk rumah. Ya. Ada kan? Dia nak cakap perang. maju pula. Rasulullah berkata tak apa, hang rehat kali ni. Kan? Tapi tak, dia nak pergi perang sama dengan Rasulullah SAW. Dan memang sahabat tengok dia memang lebah tu sehingga bila sahabat jumpa dia punya mayat jasad dia memang penuh dengan segala pedang Dengan kata ada yang kata puluhan, ada yang kata ratusan bilasan pedang yang ada dekat dia punya kulit. Sebab dia terlalu aktif sangat untuk berperang pada masa itu, akhirnya dia juga gugur syahid. Bila mana 70 orang sahabat semua orang jumpa sahabat seorang-seorang kan, ketika ada cerita bahawa Nabi ketika nak pergi cari jasad Hanzalah tu, sebab dia orang mesti nak kena pasti seorang-seorang siapa kan. Nabi nak sampai pada Hanzalah tu bukan main susah. Seolah-olahnya macam berhimpit-himpit Nabi nak pergi, sedangkan jalan lapang je. Tapi Nabi nak pergi ke Hanzalah tu macam bersusah payah sangat. Dan rupanya bila sahabat tanya pada Nabi beritahu sebab malaikat sedang menguruskan jasad dia. Mana dia punya mandi wajib yang malam tadi dengan dia punya pengurusan jenazah daripada time dia syahid itu diuruskan oleh para malaikat. Besarnya pahala ganjaran fi sabilillah. So kat sini ada disemadikan 70 orang sahabat. So bukanlah maksudnya jasad sahabat tu besar kan, cuma mereka dimakamkan dalam satu lubang satu liang. Kalau ada orang panjang besar macam tu untuk seorang tak. Bila kita nampak mana-mana tempat yang kubur yang besar, maksudnya ada banyak orang dalam tu. Bukan seorang je. Okey. Kecuali Nabi Adam je yang betul-betul besar. Nabi Adam ni dia punya tinggi 60 hasta, which is 30 meter. Tapak kaki saja 7 hasta, iaitu 3.5 meter. Itu Nabi Adam. Tu yang first je. Yang lepas tu semua lebih kurang orang Arab sekarang lah. Makin reduce. So orang Arab sekarang adalah saiz tubuh orang Arab zaman Rasulullah dulu. So dalam ni ada Hamzah bin Abdul Talib, sahabat Rasulullah SAW. So kita nak doa sikit sebab kita nak ambil kebaikan yang daripada Uhud, sebab Nabi suka dan Nabi seronok untuk berbalik ke Uhud. Dan Nabi sebut dalam hadis Uhud ini merupakan gerbang kepada pintu ke dalam syurga. So bila kita tengok gunung Uhud sekarang ni, kita boleh imagine suatu hari nanti kita masuk syurga, ini kita punya arch besar gerbang untuk masuk syurga. So sebesar Uhud ni. Dan bila kita tengok juga Uhud dan kita boleh ingat pada ada satu hadis Nabi kata siapa yang solat tu yang menyembayangkan jenazah, kata Nabi, dia akan dapat pahala 1 qirat. Siapa yang solat jenazah kemudiannya dia mengiringi jenazah pergi kubur, dia akan dapat pahala 2 qirat. Masya-Allah. Sahabat tanya apa dia qirat ni Rasulullah? Nabi kata qirat ini adalah sebesar gunung yang besar, iaitu gunung Uhud. Okay? Bayang kalau sembahyang jenazah kita kan setiap waktu boleh kata mostly ada solat jenazah. So jangan miss solat jenazah dapat pahala 1 qirat sebesar gunung Uhud ni, pahala dia. Mengiringi tu pegang ke ataupun ikut? Kita bawa lah pergi. Kalau ikut yang daripada belakang, macam kita kat Madinah senang, pergi ke Baqi' terus. Kalau Mekah susah, kena naik kereta. Sebab kalau semayang dan mengiringi pergi kubur dapat 2 kali ganda. Ingat lagi, sir. 2 kali ganda. Lepas tu jangan miss lah kalau boleh. Ada orang dia cepat-cepat lepas semayang fardu je, terus pergi. nak tunggu announcement semayang jenazah tu, dia dah berlari pergi ke depan supaya dia dapat semayang jenazah ke area depan. Depan mana Ustaz? Lepas tu habis semayang dia pun turun hulur pergi Baqi'. Kubah hijau.
dekat area kubah hijau sebelah kiri, semayang area situ. Oh, dekat area bucket tu juga. Habis semayang jenazah tu dia keluar bagi bucket, so dia mengiringi. So dia boleh kumpul pahala banyak. So jadi umat Nabi Muhammad ni senang, banyak buat benda yang kecil tapi dapat pahala besar. Betul. Contohnya Ramadan tak lama lagi masuk. Kan? Pahala gandaan, pahala beratus kali ganda, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Termasuklah ni juga semayang jenazah je pun dapat pahala sebesar ni. Kan? Infak harta satu ibarat 7 tangkai yang menumbuhkan 100 biji benih. Semua ni ada pada umat Nabi Muhammad, umat lain tak akan dapat benda ni. Buat benda kecil, pahala banyak. Tu cerita pasal Uhud ada kaitan dengan qirat, iaitu ganjaran pahala yang besar. Bagi orang-orang yang solat jenazah dan mengiringi jenazah. Betapa pentingnya kita untuk bagi sokongan moral pada orang yang meninggal. Bila kita solatkan jenazah, ramai orang dapat solatkan jenazah orang yang dia sayang, dia jadi happy Orang pula bila kita boleh iring pula dia tengah sedih. Tiba ramai orang boleh iring mayat dia ataupun family dia yang mati, iring dia, semua dia tu boleh hilangkan kesedihan orang. So nak bagi tahu kita ni kalau ada kawan susah, kita happy kan dia, pahala besar. Ada nampak sedih kan, nampak ada muka sedih nak belakang Tiba-tiba semua buat muka sedih pula. Kita belanja dia, kita ni apa semua kan. So penting kan kita menggembirakan saudara kita. Ada soalan. Kenapa semua kat Syafiq? Ujian kawan-kawan memberat sangat. Kalau Ustaz kata tadi, kalau meninggal tu adakah valid dekat sini ke ataupun kat mana saja kalau meninggal kita bawa? Ya, di mana-mana saja. Di mana-mana sajalah. Hakul muslim alal muslim. Tanggungjawab muslim pada muslim yang lain dalam hadis sebut ada 5 tanggungjawab muslim. Benda ni semua kaitan tentang hubungan tau. Kerana kita happy kan dia. Pertama apa? Pertama orang salam. Kalau orang bagi salam kita jawab. Itu dah happy kan dia. Kita doakan dia balik kan. Itu pahala. Lagi itba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ada kenalan, saudara mara meninggal ke apa ke, kita support dia, kita semayang masjid, kita pergi kubur, lawat dia dekat rumah. Itu dapat yang 2 qirat yang 2 qirat tu solat dan juga mengiringi. Oh, di mana-mana saja di seluruh. Mana saja, insya-Allah. Lagi apa? Jemputan, orang ajak kita pergi kenduri, kita pergi. Okey, itu juga kita tanggungjawab muslim kepada muslim. Antara lainnya apa? Orang bersin. Kita peace be upon you, yarhamukallah. Kita doakan kebaikan kepada dia kan. Benda tu gembirakan orang, doa baik kepada orang. Ni antara tanggungjawab muslim kepada muslim yang lain Okey, so itu cerita pasal perang Uhud lah. So Nabi dan para sahabat dia punya kubur di kawasan sana. Berkumpul para sahabat 700 orang area masjid sekarang ni. So benteng barisan hadapan adalah Bukit Pemanah yang dekat orang panjat sekarang tu. So orang kafir datang daripada kanan. So memang dia orang kena attack dia orang tak akan dapat lawan lah sebab bila tanah tinggi dikuasai oleh orang Islam dan orang Islam menang. Tapi oleh kerana kegagalan, lupa kepada janji Nabi, akhirnya mereka terpedaya dengan ghanimah terampas perang, menyebabkan 70 orang yang syahid itu menjadi iktibar kepada yang lain-lain. Sebab tu lepas pada perang Uhud, Islam tak pernah kalah perang. Diorang dah serius lah. Diorang dah serius. Gila-gila punya serius. Perang Khandaq menang, perang Hunain menang, perang Tabuk menang, semua menang. Sampailah tahun ke-8 Hijrah. Ini tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Mana Islam baru patah balik sini. Sebelum Hijrah berlaku perang Badar. Lepas Hijrah perang balas dendam Uhud. So tahun kedua Uhud tak kalah, tak menang. Hampir kalah, tapi tak kalah, tak menang. Berlaku perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, macam-macam perang lain berlaku. Islam menang. Sampailah tahun ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Islam dah kuat sangat-sangat, balik Mekah tak payah perang dah. Tak payah perang, boleh ambil balik je Mekah macam tu. Nabi kata apa? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan ni pembesar Mekah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa yang masuk rumah sendiri selamat. Kita tak ada perang hari ni. Orang kafir memang dah risau lah sebab dia dah tahu track record. Perang Islam semua kalah dah. So cerita pasal story kekalahan orang kafir ni, kita banyak story di Mekah nanti lah. Kita akan pergi Hudaibiyah. Kenapa orang kafir makin lemah, ada kaitan dengan Hudaibiyah. Tu nanti kita cerita nanti lah yang tu Soalan lagi. Ustaz. Ini bukan soalan. Ini tanya mana Ustaz kata. Bukan Soalan tu. Soalan tapi tanya. Ini nak verify je. Jadi banjir yang menyebabkan mayat-mayat semua nampak Ustaz kan. Dan masih berdarah lagi, betul lah? Ya, betul. Itu soalan tu. Yang tu tak cerita tapi dia faham nanti. Faham dulu. Dia faham. Boleh baca Ustaz. So kawasan ni memang pernah berlaku banjir kat kawasan ni. So akhirnya bergelimpanganlah mayat-mayat yang ada. So para sahabat akhirnya clarify balik semua mayat-mayat ni. Dan memang mereka nampak mayat-mayat itu berada pada asal sebagaimana mereka wafat mula-mula selepas perang tu. Ada yang kata terbelah dekat area dahi. Akhirnya tangan dia terpaksa pegang dahi kan. Masa kumpul tu tangan masih kat sini lagi. Masya-Allah. Sekali Paling terbaru bila Ustaz? Paling terbaru bila tu? Tak lama dah lah, cerita lama, ratusan tahun dulu lah Cuma nak beritahu ni orang syahid. Syahid ni kita tak kata mati syahid
Orang syahid perang, kita tak panggil dia mati syahid. Sebab Allah kata wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati pada perang di fisabilillah ni mati. Tak. Bal ahyaun. Sedangkan mereka itu adalah hidup dan mereka diberikan nikmat oleh Allah SWT. Apa nikmat kepada orang syuhada ni? Orang yang mati syahid perang ni nikmat dia apa? Roh dia akan berada pada leher sejenis burung yang akan terbang di syurga. Dia belum landing lagi. Dia terbang. Macam kita naik kapal terbang pergi Europe, tengok bawah dah macam happy tu. Tapi kita tak boleh nikmati lagi bawah tu. Tapi tu pun kita dah excited dah duduk kat atas. So orang syahid ni dia dah menikmati dah benda tu. Dia terbang dengan ada burung-burung hijau yang cantik yang akan bawa semua roh orang syuhada ni. Sebab tu orang syuhada ni dapat nikmat banyak. Kita perasan tak kita baca Fatihah dalam sembahyang? Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kan? Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa dia jalan lurus tu? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang orang yang kau beri nikmat kepada mereka. So nikmat tu siapa orang-orang ni? Minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kan ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi ni dapat nikmat. As-Siddiqin orang yang secara membenarkan Nabi, antaranya ketuanya As-Siddiqin ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau boleh nak jadi orang yang benar, tak jadi penipu, tak nak jadi apa, kita nak jadi orang yang benar. Nanti kita dekat akhirat nanti duduk dalam grup kita yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini grup yang paling best sekali. Kita nak duduk grup para Nabi susah. Sebab Nabi dia ada level Nabi. At least kita dapat dalam grup siapa? Grup As-Siddiqin. Amin ya Allah. Sayyidina Abu Bakar jadi ketua. Amin. Amin. Kena betul Grup WhatsApp tak boleh lagi. Grup WhatsApp tu belum confirm lagi. tukar nama grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu admin dia lagi tak boleh percaya. Lepas mati dekat Syuhada. Siapa yang dapat nikmat Asy-Syuhada? Ni orang-orang yang sedang dapat nikmat. Masya-Allah. Okey, kalau kita memang jenis komando, jenis pergi perang, kita mungkin dapat masuk golongan syuhada jenis ni. Golongan siapa lagi? As-Salihin. Ni kita sedang buat umrah, buat ibadat ni, kita nak masuk golongan As-Salihin juga. So ni semua golongan yang Allah beri nikmat. Kita minta selama ni, ya Allah tunjukkan aku jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Antaranya ni jalan orang-orang syuhada. So kita duduk dekat makam syuhada. Ada 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Okey, kita ingat 50 tentera pemanah. Okey, tapi yang meninggal majoritinya 70. Bukan semua tentera pemanah lah, bercampur lah. Sahabat antara 700 70 yang meninggal dunia. Dan kita nak ambil inspirasi daripada mereka. Mereka sanggup anak jadi yatim, isteri mereka jadi janda, mereka kehilangan harta benda dan sebagainya sebab mereka nak menjaga Rasulullah dan juga agama Allah. So kita nak berdoa banyak-banyak. Kita nak ambil keberkatannya daripada Uhud. Di sini berhimpunnya 700 para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan bukit Uhud, yang bukit yang berada dalam syurga ni menjadi saksi. Kita satu hari nanti mungkin kita semua duduk dalam syurga. Kita dapat enjoy tengok scenery yang sama. Marah yang lebih indah daripada ni. Kita janji, kita tengok bukit Uhud betul-betul. Kita remind, ingat dalam kita punya fikiran kita, aku nak masuk syurga, aku nak masuk ini. Dia punya entrance utama dia. Bila kita masuk entrance, kita dapat welcoming drink. Welcoming drink pada masa tu Rasulullah SAW. Dia akan ambil satu air daripada telaga Kausar. Kan? Dia ambil air tu, dia welcoming kita masuk, dia beri kita minum air telaga Kausar. Kata Nabi SAW, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Masya-Allah. Okay? So ni view kita masuk syurga ni. InsyaAllah satu hari nanti. Amin. Okay, belakang kita syuhada, belakang kita para sahabat, belakang kita latar belakang kita Madinatul Munawwarah, tempat kita tinggal sekarang. Oh, kita macam masuk syurga area sana, insya-Allah. masuk syurga kita akan nampak Bukit Uhud dulu. Bukit Uhud sebagai gerbang syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukit yang ada dalam syurga. Ya Allah. Jadi kalau kita boleh rasa momen tu, betul penting ulang alik datang ke Uhud walaupun dah pernah datang. Ada orang datang malam-malam saja enjoy lepak-lepak Uhud. Malam ni kita lepak Uhud lah. Sebab malam cantik, dia ada lampu-lampu cantik ni. Ada lampu. Jadi yang tu masa sebut chai tadi. Ada yang beli apa nasi mendi makan sini. Betul, itu lagi simple kan. Memang rasa macam dalam syurga betul tu. Masya-Allah, masya-Allah. Ada pula welcoming drink apa mango ke apa welcoming drink. Main dia sekali makan kenyang seumur hidup. I mean apa selama-lamanya. 70 kali asal. Allah masya-Allah Masya-Allah. So dekat sini pun ada madrasah, dia panggil Madrasah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ambil nama sebenarnya Sayyidina Hamzah. So kita nak ambil inspirasi lah para sahabat, kita doa sikit lah insya-Allah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kami sedar, kami bergurau, kami sedar kadang-kadang kami tidak menjaga adab-adab kami di tanah suci ini ya Allah. Namun dalam masa yang sama kami menyaksikan kehadiran para sahabat, 700 para sahabat dan juga Rasulullah berada di medan Uhud ini ya Allah. Kami bersaksikan dengan latar belakang bukit Uhud, yang bukit yang berada dalam syurga ini ya Allah.
kami berjanji padamu ya Allah sebagaimana janji para sahabat untuk mempertahankan Rasulullah dan juga Islam ini ya Allah. Walaupun kadang-kadang kami dilalaikan sebagaimana lalai yang tentera Islam menyebabkan akhirnya terbunuh 70 orang disebabkan inginkan dunia yang namanya harta rampasan perang. Ya Allah, itulah juga kelalaian kami kadang-kadang dalam kami menjaga iman kami, menjaga amal kami, menjaga ibadat kami. Kadang-kadang kami dilalaikan dengan keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak kami, dengan harta benda kami, dengan kawan-kawan kami ya Allah. Kami lalai, kami sedar diri ya Allah, tapi janganlah kau melalaikan kami selama-lamanya ya Allah. Kau tariklah kami balik ya Allah. Kami menuju ke Madinah, kami menuju ke Mekah adalah kerana kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Kau kuatkanlah iman kami sebagaimana para sahabat. Kerana selepas perang Uhud mereka menjadi bertambah kuat. Mereka ingat janji mereka dengan Rasulullah dan menyebabkan Islam terus menang, terus menang, terus menang. Sehingga akhirnya dengan disebabkan mereka kami mendapat Islam pada hari ini ya Allah. Kami boleh beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulullah dengan mudah ya Allah. Kerana hasil daripada sebagaimana contoh di antara yang menjadi saksi kami adalah 70,000 syuhada Uhud ni ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami, kekuatan iman, takwa, amal sebagaimana para sahabat ya Allah. Mereka mempertahankan Rasulullah ya Allah. Kami pada hari ini kami tak mampu mempertahankan Rasulullah dengan cara mereka dengan perang ya Allah. Tapi kami mungkin mampu pertahankan Islam kami, pertahankan agama kami dengan cara kami sendiri, melalui bisnes kami, dan melalui pakaian kami, akhlak kami, karakter, personality kami, cara kami bermuamalat dengan kawan-kawan, dengan masyarakat kami dan Muslim dan sebagainya. Itulah cara kami nak bawa Islam pada hari ini ya Allah. Kami mungkin tak kuat macam para sahabat nak pergi perang, nak angkat pedang, nak angkat senjata ya Allah. Tapi kami ada senjata kami sendiri, kami ada kekuatan kami sendiri, kami ada kelebihan kami sendiri ya Allah. Kami akan bawa Islam dengan cara kami ya Allah. Terimalah kami, tempatkanlah kami sebagaimana yang ditempatkan kepada para nabi, kepada orang as-siddiqin, kepada asy-syuhada dan juga as-salihin. Ya Allah, tempatlah kami bersama mereka di syurga nanti satu hari nanti ya Allah. Kami nak masuk ke gerbang syurga yang kami akan dipayungi dan digerbangkan dengan Uhud ini ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami. Kami inginkan segala pemandangan yang ada ini kami akan dapat satu hari nanti di syurga-Mu satu hari nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami telah bersaksikan bahawa Muhammad Rasulullah Rasul kami telah menjalankan misi tugas dakwahnya ya Allah. Mereka sangat bersusah payah sehingga berdarah di medan Uhud ya Allah. Sehingga ada para sahabat yang terbunuh demi agama-Mu ya Allah. Kami menyaksikan kelebihan yang telah mereka lakukan untuk kami ya Allah. Kau berilah kebaikan kepada para sahabat ini, serta Kau berilah kedudukan yang tertinggi yang namanya wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga ya Allah. Dan kami mudah-mudahan akan mengikut juga langkah mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di penghujung doa kami ini ya Allah, kami sedar kami lemah iman ya Allah. Ketambahkanlah iman kami. Seandainya kami berpijak pada tempat yang pernah dipijak oleh Rasulullah dan para sahabat ini ya Allah, Kau jadikanlah setiap langkah dan pijak kami ini ya Allah, kami tidak masuk ke tempat-tempat yang tidak baik tempat ini ya Allah. Kami tidak berpijak ke tempat-tempat yang Kau haramkan, yang Kau murkai ya Allah. Kau rajinkanlah kami untuk berpijak kepada tempat-tempat yang Engkau radai, yang Kau muliakan, di antara rumah-rumah-Mu, di antara Baitullah ataupun masjid-masjid-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, matikanlah kami dalam keadaan iman kepadamu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami ingat dan berzikir kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita bagi salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya qaumin daril mu'minin. Assalamualaikum ya qaumin daril mu'minin. Assalamualaikum syuhada Uhud. Assalamualaikum syuhada Uhud. Assalamualaikum wa alaina. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi salihin. ala ibadillahi salihin. Nas'alukum wa lana wa lakum al-afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian syuhada Uhud. Salam sejahtera kepada kalian Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hanzalah dan juga para sahabat yang lain. Salam sejahtera kepada kalian. Kami memberi saksi terhadap perjuangan kalian mempertahankan Islam dan juga Rasulullah. Semoga Allah tempatkan kalian dalam syurga dan kami akan mengikut jejak langkah kalian semua insya-Allah. Mudah-mudahan segala kebaikan dan nikmat yang telah kalian terima pada hari ini, mudah-mudahan sebagai ganjaran yang kalian terima secara langsung daripada Allah ketika di dunia, dan mudah-mudahan kita semua. Okey, itu saja di Uhud. Alhamdulillah. Sudah elok pukul 12.